Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pagi, salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita akan cuba untuk mengambil pengajaran daripada Al-Quran, menghayati akan Al-Quran, dan juga moga-moga Al-Quran berada dalam kehidupan seharian setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak diorang komen ada Kak Hamimah Musan, Nur Hayati Yahya, Jamaliyah Manab, Nadia Nawawi, Zimah Don, Farida Ismail, Neni Ros, Bazid Aziz, Rosnah Sharif, Kak Serina, Salina Muhammad Nur, Aminah Hitam, Zaliha Kamaruddin, Muhammad Razak, Kak Safiyah, Asimah Madali, Norisah, Nadia Nawawi, dan juga Ummi Akasha, Kamiza Muhammad Amil, Rin Khairil, serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta rakan-rakan yang lain. Hari ini kita telah tiba pada muka surat 135 pada ayat yang ke-66. Muka surat 135 surah yang ke-6 Al-An'am pada ayat yang ke-66. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-66 ini, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq qul lastu 'alaikum biwakil. Maka kita lihat semalam kita telah pelajari pada ayat yang ke-65 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengazab orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkan azab daripada atas mereka ataupun bawah mereka. Dan pada waktu itu menjadikan ada manusia lain yang pada waktu itu mendatangkan hukuman kepada mereka. Selepas daripada Allah menerangkan pada ayat yang ke-64 bagaimana Allah juga mampu untuk menghilangkan ketakutan, menghilangkan pada waktu itu perasaan takut, ambang kebinasaan. Maka pada hari ini di sini dalam tafsir Al-Wasit disebut, selepas daripada Allah memberi amaran yang tegas kepada orang-orang yang keras kepala dan juga orang yang sombong, di mana mereka pada waktu itu meminta namun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berbicara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada kaum baginda bisu'i masirihim, yang mana pengakhiran mereka kelak adalah buruk apabila mereka pilih untuk kekal pada kesesatan. Maka ini adalah ayat yang ke-66 dan juga ayat yang ke-67. Apakah terjemahan ayat yang ke-66? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq.
firman Allah Subhanahu wa taala, wa dan kadzdzaba mendustakan bihi terhadapnya, wa kadzdzaba bihi dan mendustakan terhadapnya. Wa terjemahnya dan, kadzdzaba terjemahnya mendustakan, bi terjemahnya dengan ataupun di sini terhadap, hi terjemahnya adalahnya. Lalu apakah maksudnya di sini? Dan mendustakan terhadapnya. Apakah yang dimaksudkan dengannya di sini? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebutkan dua. Wa kadzdzaba bihi dan mendustakan terhadapnya. Yang pertama maksudnya adalah azab-azab yang disebutkan oleh Nabi, yang disebutkan oleh Al-Quran pada ayat yang ke-65. Bagaimana Allah mengingatkan mereka, ambil pengajaran. Allah ingatkan mereka, Allah mampu untuk mengazab mereka. Allah mampu untuk mendatangkan azab kepada mereka. Maka pada waktu itu mereka mendustakan Nabi SAW. Itu makna yang pertama. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, apakah yang dimaksudkan dan mendustakan terhadapnya? Nya itu apa? Maka pandangan yang pertama adalah mereka mendustakan azab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, allazi haddatsnaka anhu fadhannu, maka mereka mendakwa annallah, sesungguhnya Allah lan yu'azziba, sama sekali tidak boleh mengazab mereka, bisababi i'radihim an da'wati, apabila mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini makna yang pertama. Wa kadzdzaba bihi dan mendustakan terhadapnya. Nya itu maksud yang pertama adalah mereka mendustakan azab. Mana ada azab? Kami duduk aman dekat Mekah. Mana ada azab? Itu makna yang pertama. Yang kedua, bihi memberi makna akan Al-Quran. Wa kadzdzaba dan mendustakan terhadapnya, iaitu mereka mendustakan Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada waktu itu tolak Al-Quran, padahal ketika mana mereka dicabar oleh Allah untuk menandingi akan bahasa Al-Quran, pada waktu itu mereka tidak mampu walaupun satu ayat. Lalu mereka mendustakan Al-Quran. Maka inilah dua makna yang ada dalam tafsir Al-Wasit. Walaupun ada sebahagian ulama tafsir mempunyai pandangan-pandangan yang lain, maka firman Allah, wa kadzdzaba dan mendustakan bihi terhadapnya, apakahnya itu? Yang pertama, mereka mendustakan azab seperti mana yang Allah sebut pada ayat yang berikut sebelumnya, ayat 65. Dan yang kedua, mereka mendustakan Al-Quran. Siapakah yang mendustakan? Qaumuka. Ini yang mendustakan. Qaumuka, kaum kamu. Lalu mendustakan akan azab, mendustakan akan Al-Quran siapa? Qaumuka, iaitu kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini bukan semua. Sebab itu qaumuka, sejumlah besar kaum kamu wahai Muhammad. Maka kenapa Allah menyebut di sini dengan perkataan kaum? Ada sebabnya. Maka kata para ulama tafsir, yang dimaksudkan dengan qaumuka di sini adalah orang Quraisy. Kenapa di sini disebutkan dengan kaum? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut wa ta'bir, dan menggunakan anhum, tentang orang-orang yang sombong ini. Perkataan kaum adalah pada waktu itu nak menunjukkan betapa kejamnya, betapa sombongnya, betapa keras kepalanya orang Quraisy Mekah, padahal mereka ini adalah sama kaum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ini dahlah sama kaum, sepatutnya mereka layan Nabi SAW dengan baik. Sepatutnya pada waktu itu mereka beriman kepada Nabi SAW. Namun tidak, mereka pada waktu itu mendustakan Nabi SAW, padahal Nabi itu adalah kaum mereka, daripada kaum yang sama. Dahlah mereka daripada kaum yang sama. Allah tegaskan lagi, wahuwa, dalam keadaan. Waw itu memberi makna dalam keadaan, waw haliyah, dalam keadaan. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, padahal huwa, dia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haq,
berada pada yang benar. Lalu dahlah Nabi SAW ini adalah daripada kaum mereka. Sepatutnya mereka mendengar ucapan Nabi. Yang kedua, Nabi ini dahlah memang benar, tidak pernah berdusta. Tetapi seperti mana awal ayat 66 sebut, wa kadzdzaba, mereka tetap mendustakan. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit dia sebut kazzabu, mereka tetap mendustakan Nabi, padahal Nabi daripada kabilah yang sama dengan mereka. Dan juga yang kedua, Nabi SAW pada waktu itu memang benar, sebab Nabi tidak pernah berkata bohong. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut wa huwa a'zamu fil qubh, maka inilah kecelakaan dan juga keburukan luar biasa. Sangat-sangat buruk. Dahlah Nabi itu daripada kaum kamu, dahlah pada waktu itu Nabi benar, mereka masih nak mendustakan, menunjukkan kepada kita betapa zalimnya orang Quraisy terhadap diri mereka sendiri. Betapa zalimnya orang Quraisy terhadap diri mereka apabila tak beriman. Tetapi kena ingat, bila disebutkan kaum muka, kaum Nabi, kena tambah di situ sebahagian besar. Kena tambah di situ sebahagian besar. Sebab bukan semua orang Quraisy tolak Nabi. Abu Bakar daripada Quraisy, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, semua daripada Quraisy. Abdullah bin Abbas daripada Quraisy, Khalid bin Al-Walid, Mughirah bin Syu'bah. Maka maksud kaum di sini adalah sebahagian besar. Dan kadzdzaba, mendustakan, terhadap, nya, iaitu yang pertama maksudnya adalah azab, dan yang kedua maksudnya adalah Al-Quran. Siapakah yang mendustakan? Ini fa'il dia, qaumuka, kaum Nabi SAW. Lalu Al-Quran sengaja membawa perkataan kaum nak menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya sepatutnya mereka beriman kepada Nabi, sebab Nabi adalah daripada mereka. Nabi SAW adalah sama kaum dengan mereka. Dan kemudian dahlah Nabi sama kaum dengan mereka. Wahuwal haq, ketika mana mereka mendustakan Nabi SAW, pada waktu itu Nabi adalah orang yang benar. Bahkan Nabi SAW tidak pernah berbohong sebelum menjadi Rasul dan juga selepas menjadi Rasul. Maka firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW, "Qul", katakanlah wahai Muhammad, ketika mana aku telah berikan peringatan berkali-kali, "Qul", katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, "Lastu", tidaklah aku, "alaikum", ke atas kamu, "biwakil", sebagai penjaga. Lastu alaikum biwakil, aku bukanlah seorang penjaga. Apakah maksud penjaga? Apakah maksud wakil di sini? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, maka urusan kamu bukanlah pada tangan aku sepenuhnya. Lalu aku tidak boleh menghalang kamu daripada mendustakan aku. Aku tidak boleh memaksa kamu untuk beriman kepadaku. Fa'amna'ukum minat takdzib, aku tak boleh menghalang kamu daripada mendustakan aku. Dan aku tidak boleh memaksa kamu untuk menerima kebenaran. Kenapa? Kerana lastu alaikum biwakil, bukanlah aku ke atas kamu sebagai penjaga. Maka Nabi SAW adalah pemberi ingatan. Nabi SAW adalah pemberi khabar gembira. Tetapi baginda Nabi SAW bukanlah seorang yang boleh paksa orang lain untuk beriman. Lalu ketika mana pelbagai cara Nabi telah sampaikan kepada mereka tentang Al-Quran, wakazzabu, wakazzaba, dan mereka tetap mendustakan. Padahal Nabi daripada bangsa Quraisy yang sama. Nabi pula adalah orang yang benar, yang sepatutnya menjadikan mereka beriman kepada Nabi SAW. Namun mereka tetap berdusta. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk bersabda kepada mereka, "Lastu alaikum biwakil", bukan tugas aku untuk menjadi penjaga kamu. Bukanlah aku penjaga ke atas kamu. Kerana apa? Sebab tugas baginda Nabi SAW pada waktu itu adalah munzir, memberi peringatan, mubashir, memberi khabar gembira, muballigh, ataupun menyampaikan. Maka itu tugas Nabi SAW. Tidak lebih daripada itu. Sebab itu pada ayat yang lain, ketika mana kita membaca tugas para Nabi SAW, kita buka sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
pada muka surat 160. Pada muka surat 160. Pada surah yang ke-7, pada ayat yang ke-79. Pada ayat yang ke-79 nak menerangkan maksud lastu alaikum biwakil, yang mana baginda Nabi diperintahkan untuk kata kepada orang yang tetap ingkar kepada Nabi SAW, lastu, tidaklah aku ke atas kamu sebagai penjaga. Maka apakah tugas pada Nabi SAW? Maka firman Allah pada ayat 160 pada muka surat 160 pada ayat yang ke-7, minta maaf, pada surah yang ke-7, pada ayat yang ke-79. Maka firman Allah, fatawalla, maka berpaling, anhum, daripada mereka, waqal, dan berkatalah Nabi Salih. Lalu walaupun ini adalah Nabi Salih, maka akan tetapi kita nampak di sini inilah tugasan pada Nabi. Lalu berkatalah Nabi Salih, ya qaumi, wahai kaum aku, la, sesungguhnya, pasti, laqad, dua memberi makna sesungguh. Laqad, demi sesungguhnya, ablaghtu, aku telah menyampaikan, kum, kepada kamu, risalah, akan risalah, Rabbi, Tuhanku. Lalu aku telah sampaikan. Lalu apakah tugas Nabi? Tugas Nabi adalah untuk menyampaikan. Wa nasahtu, dan juga tugas Nabi juga adalah untuk memberi nasihat. Akan tetapi kenapa kaum pada Nabi tetap mendustakan Nabi? Walakin, dan akan tetapi, la tuhibbun, kamu tidak menyukai, an-nasihin, orang-orang yang memberi nasihat. Lalu itu masalah dia, kenapa masih lagi ada orang mendustakan Nabi? Seperti mana kita baca pada ayat 66 tadi, kenapa pada setiap kaum ada orang yang tidak terima nasihat, padahal Nabi itu telah dipilih daripada yang terbaik daripada kalangan mereka, bahkan Nabi daripada makhluk yang terbaik, asyraful makhlukat. Tetapi kenapa masih lagi ada orang yang tak beriman? Kenapa bahkan masih ada lagi orang yang mendustakan Nabi? Maka pada ayat ini, setelah menerangkan tugasan pada Nabi SAW, tugasan pada Nabi adalah untuk menyampaikan, tugasan pada Nabi adalah pada waktu itu untuk menerangkan, memberi nasihat. Akan tetapi masalahnya adalah pada kaum Nabi tersebut, walakin la tuhibbunan nasihin, namun pada waktu itu kamu tidak menyukai nasihat. Lalu daripada sini kita nampak bahawa sebenarnya ayat ini adalah untuk tasalli kepada Nabi, yang mana Allah suruh Nabi maklumkan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik Mekah, Nabi, tugas Nabi bukanlah nak memaksa mereka beriman. Tugas Nabi bukanlah nak menghalang mereka daripada pada waktu itu, menghalang mereka daripada melakukan sesuatu. Tugas Nabi adalah ablaghtukum, hanya menyampaikan, memberi khabar gembira dan juga memberi amaran. Akan tetapi apabila mereka tetap menolak, walakin la tuhibbunan nasihin, kerana mereka tidak menyukai nasihat. Maka inilah kita nampak berkali-kali dalam pelbagai cara didatangkan pada waktu itu peringatan, namun orang Quraisy Mekah kebanyakan mereka tidak beriman. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu menegaskan dengan amaran yang keras, firman Allah Subhanahu wa taala, likulli, li, untuk, bagi, kulli, tiap-tiap, naba, khabar besar, berita besar. Naba maksudnya adalah berita, adalah khabar yang besar, yang mana untuk ini adalah azab. Likulli, bagi, untuk, tiap-tiap, naba, khabar besar, berita besar, iaitu azab yang Allah dah sebut pada ayat 65. Mustaqar, terdapat ketentuannya. Lalu setiap apa yang Allah berikan amaran, ianya pasti berlaku. Mustaqar, terdapat ketentuannya. Wasaufa ta'lamun, dan kelak bila datang azab tersebut, siksaan tersebut, saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui akibatnya. Wasaufa ta'lamun, sekarang ini kamu dustakan Nabi dengan azab-azab yang Allah janjikan, kamu dustakan Nabi, kamu mengatakan Nabi SAW berbohong. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, likulli, cukup, penerangan telah banyak diberikan, likulli, untuk, bagi, kulli, tiap-tiap,
naba khabar yang besar. Dalam kurungan maksudnya adalah azab, siksaan yang Allah ceritakan pada ayat 65 dan juga pada ayat-ayat yang lain. Pada setiap itu adanya mustaqar ketentuannya. Bila tiba ketentuan Allah tentang azab itu, tentang musibah itu, maka pada waktu itu kelak wasaufa ta'lamun, dan saufa kelak ta'lamun, kamu akan mengetahui tentang benar ke tidak azab Allah dan bagaimana apa yang Nabi SAW telah sebutkan. Maka ini adalah dua ayat yang kita telah kongsikan, yang mana kedua-dua ayat ini adalah amaran untuk orang yang mendustakan Nabi, padahal Nabi itu daripada kalangan mereka, padahal Nabi itu adalah yang benar, mereka tetap dustakan. Maka Allah memberi amaran pada ayat 67, tak mengapa, tunggu waktu dia. Wasaufa ta'lamun, dan kelak kamu akan tahu bagaimanakah seperti mana yang Allah sebutkan, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat, kelak kamu akan tahu. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajaran yang kita boleh ambil adalah selepas berkali-kali kita diberikan peringatan, selepas berkali-kali kita berjanji dengan Allah dan langgar janji, maka kita patut ingatkan diri kita, wasaufa ta'lamun, dan ketahuilah bila datangnya waktu itu, kamu akan tahu bagaimana waktu itu. Maka pada waktu itu bertaubatlah daripada dosa, dan pada waktu itu kembalilah kepada Allah, kerana bila datangnya akan azab Allah, peringatan daripada Allah, maka pada waktu itu kamu akan tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, wasaufa ta'lamun, dan kelak kamu akan ketahui. Seterusnya ayat yang ke-68 menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrik yang mengejek Nabi SAW, lalu Nabi diperintahkan untuk tidak duduk bersama dengan mereka. Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Lalu kita berhenti di sini. Saya mohon maaf kalaulah penyampaian saya tidak bertenaga, sebab sebenarnya sedikit tidak sihat daripada subuh tadi, sedikit tidak sihat. Lalu saya mohon maaf, mungkin kerana jalan jauh semalam dan juga program yang padat semalam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima pertemuan ini, dan insya-Allah kita jumpa dalam hamba ilahi perkongsian Syama'il Muhammadiyah. Kita tidak ada pada pagi ini. Kalaulah saya ada tenaga sedikit selepas Zuhur, saya akan maklumkan untuk saya buat perkongsian Syama'il Muhammadiyah selepas Zuhur ataupun bagaimana, kalau saya mampu. Tapi sebenarnya saya berharap saya dapat berkongsi ilmu pada hamba ilahi, sebab badan tidak berapa sedap, masih lagi letih. Tak sakit, tapi masih lagi letih sebab semalam program yang panjang, program yang padat semalam, daripada pagi sampailah malam, maka badan tidak berapa bertenaga. Lalu saya minta maaf kalaulah pagi ini waktu perkongsian subuh dan juga hayati Quran penyampaian tidak bertenaga, saya mohon maaf. Tapi paksa juga diri sebab juga nak berkongsi ilmu, moga-moga bermanfaat insya-Allah. Tapi saya akan cuba tengok kalaulah dah sihat, dah kuat, dah cukup rehat, kita akan berkongsi Syama'il Muhammadiyah. Kita tengok apabila selepas Zuhur ataupun bagaimana, nanti sahabat-sahabat boleh tengok ulangan ataupun boleh tengok videonya jika berkesempatan. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Sebenarnya istiqamah memang berat. Istiqamah pada sesuatu memang berat. Tetapi dengan majlis ilmu inilah kita nak belajar istiqamah. Kerana ianya adalah taman-taman syurga. Kita nak belajar istiqamah. Lalu kadang-kala saya minta maaf kalaulah kadang-kala hilang istiqamah itu. Semalam kita tak sempat nak buat program hamba ilahi kerana sampai di Melaka pun selepas asar menguruskan pengkebumian jenazah dan sebagainya. Maka moga Allah cucuri almarhumah dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat, moga Allah ampunkan beliau. Dan insya-Allah kita tengok bagaimana, yang pastinya kita usahakan untuk bertemu pada petang ini jam 6 petang. Dan jika saya sempat, saya akan berkongsi ilmu Syama'il Muhammadiyah pada waktu yang lain hari ini yang saya akan maklumkan. Kalau tak ada makluman,
bererti pada waktu itu kita sambung esok sahaja. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Terima kasih semua yang tetap istiqamah bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.